DAP menjelaskan parti itu tidak pernah bersikap anti-raja, sebaliknya menjunjung tinggi sistem raja perlembagaan dan menghormati institusi diraja seperti termaktub dalam perlembagaan. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, DAP seringkali dilabelkan anti-raja kerana dasar parti itu yang tidak menerima darjah kebesaran dianugerahkan oleh institusi diraja. Bagaimanapun DAP tidak menolak penganugerahan itu sekiranya terdapat pemimpin bersara dalam politik dianugerahkan darjah kebesaran tersebut. Katanya, kita DAP selalu dimomokkan dengan perkara di label anti-raja. Dasar kita tidak menerima darjah kebesaran ia tidak tepat sama sekali. Kita tidak pernah bersikap melawan raja, tapi dasar kita tidak menerima darjah kebesaran itu ditakrifkan sebagai melawan raja. Saya jelaskan ia tidak betul. Sementara itu, Loke menyeru semua parti politik di negara ini untuk tidak mengamalkan politik ekstrim dengan memainkan sentimen agama dan kaum yang boleh membawa perpecahan dalam masyarakat majmuk. Dia berkata DAP tidak memusuhi mana-mana agama dan kaum di negara ini, namun menjadi kebimbangan apabila sentimen agama dan kaum digunakan sesetengah pihak, ia akan menjejaskan keharmonian dalam masyarakat. Katanya ini sangat bahaya. Seperti di Parlimen, kita dilabelkan sebagai kafir. Itu sesuatu yang tidak patut. Saya yakin rakan-rakan pemimpin Islam tidak bersetuju perkara itu. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Malaysia mesti kekal aman harmoni. Dalam perkembangan lain, Loke berkata kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan adalah berlandaskan prinsip Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan ia satu hubungan yang baik bagi memastikan pentadbiran di negara ini berjalan lancar dengan harmoni. Loke berkata kenyataan MCA bahawa bukan masa sesuai ketika ini untuk MCA dan DAP menjalankan kerjasama menyeluruh adalah pandangan pemimpin parti itu. Namun, pihaknya fokus dalam memastikan persefahaman yang terjalin dalam kerajaan perpaduan diperkukuh demi kesejahteraan rakyat. Katanya kita tidak melihat terhadap individu dalam parti. PH dan BM mempunyai hubungan baik. Kenyataan tersebut adalah pandangan masing-masing. MCA merasakan susah untuk bekerjasama, itu pandangan mereka. Ia tidak menjejaskan hala tuju perjalanan kerajaan hari ini. Timbalan Presiden MCA Dr. Mah Hang Song yang ditemui pemberita pada Perhimpunan Agung Tahunan Pemuda MCA ke-59 berkata bahawa bukan masa sesuai ketika ini untuk kerjasama menyeluruh antara MCA dan DAP. Namun kedua-dua pihak boleh mengekalkan kerjasama dalam isu tertentu. PAS dan UMNO berbeza sama sekali dalam soal pemilihan pimpinannya kerana dua jawatan tertinggi parti lawannya itu tidak dipertandingkan secara rasmi. Ketua Pemuda PAS yang baru dilantik, Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, PAS sebenarnya mempertandingkan semua jawatan tertinggi parti. Jelasnya perwakilan dan pimpinan kawasan PAS yang mencalonkan penyandang jawatan masing-masing termasuk bagi jawatan Presiden. Katanya mana ada kita sama dengan UMNO sebab kita buka pertandingan pemilihan, tidak pernah keluar arahan untuk 5 jawatan itu tidak dipertandingkan. Siapa nak jadi calon, letaklah. PAS tidak pernah menghalang atau kita sekat sesiapa yang mahu mencalonkan diri. Nak calonkan Mak Minah, nak calonkan Cik Embut, nak calonkan siapa pun dengan syarat ahli PAS. Sementara itu, Afnan berkata 5 jawatan tertingginya bukannya tidak dipertandingkannya. Sebaliknya, semua 5 calon disahkan menang tanpa bertanding. Katanya tahun ini semua jawatan PAS ada pemilihan daripada Presiden sehingga ahli jawatan kuasa. Namun maksud tidak dipertandingkan kali ini bukan membawa maksud melarang ahli. Namun boleh dikatakan semua PAS kawasan memang tiada menghantar nama calon untuk bertanding bagi 5 jawatan itu. Kalau dah tinggal calon tunggal untuk 5 jawatan itu, maka buat apa ia dipertandingkan sebab semua bersetuju untuk dia dikekalkan. Ini kata Afnan amat berbeza daripada UMNO yang tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presidennya berdasarkan usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO 2022. Katanya UMNO pula ramai nak lawan Presiden UMNO agar dapat pemimpin baru yang lebih baik. Kerana UMNO menganggap Presiden yang sedia ada ini Presiden yang menanggung liabiliti, yang menanggung beban. Malu orang UMNO dapat Presiden macam itu, malu. Sebab itu mereka ada seorang ketua yang dalam satu himpunan yang besar dan rasmi di peringkat parti berjanji dengan ahli parti No DAP, No Anwar tiba-tiba bentuk kerajaan. Dia sanggup berpakat menggadai prinsip parti, membohong pada ahli, berbohong pada parti. Demi diri sendiri untuk merebut tahta dan melepaskan diri peribadi. Terdahulu Setiausaha Agung PAS, Zakiyuddin Hassan mengesahkan tiada pertandingan berlangsung untuk jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden selepas tiada calon yang mencabar penyandangnya. Justru 5 pemimpin tertinggi PAS kekal menerajui parti itu untuk tempoh 2 tahun lagi apabila mereka semua tidak dicabar mana-mana calon dalam pemilihan kali ini. Selain itu, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Muhammad Sanusi Makno dilaporkan antara individu yang menolak untuk dinamakan sebagai calon bagi jawatan naib Presiden pada pemilihan sempena Muktamar Tahunan PAS ke-69 itu.
Menteri Besar Kedah itu merasakan dirinya belum cukup layak untuk memegang jawatan tersebut dan lebih selesa menjadi ahli jawatan kuasa PAS Pusat sahaja. Tiada nama calon dihantar oleh PAS peringkat kawasan, menyebabkan 5 jawatan tertinggi dalam parti itu tidak dipertandingkan pada muktamar tahunan ke-69. Mengulas selanjut, Afnan berkata bagi 3 jawatan naib presiden, pada asalnya ada perlawanan selepas menerima 4 pencalonan membabitkan 3 penyandangnya serta seorang lagi iaitu Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Katanya bagaimanapun Menteri Besar Kedah menarik diri atas alasan tertentu menyebabkan ketiga-tiga calon lain dikira menang tanpa bertanding memandangkan calon yang diketengahkan hanya 4 sahaja. Perkara inilah perlu diperjelaskan secara terperinci supaya tidak ada mana-mana pihak memanipulasi kenyataan yang telah dikeluarkan sebelum ini untuk dipolitikkan.